apabila khutbah menyeleweng daripada fakta. Khutbah ialah pidato yang mengandungi nasihat berunsurkan keagamaan. Khutbah Jumaat pula merupakan rukun wajib di dalam pelaksanaan solat Jumaat. Tujuan khutbah ialah untuk menyampaikan mesej dari Allah SWT kepada umat Islam supaya memantapkan akidah mereka. Khutbah juga berperanan untuk membangkitkan semangat kepada umat Islam agar berjaya menjalani hidup yang sempurna di dunia dan selamat di akhirat. Di Malaysia, khatib biasanya hanya akan membaca teks yang disediakan oleh pihak yang berkuasa seperti Jabatan Agama Islam. Justru, apa masalahnya? Baru-baru ini tular di media sosial sekeping keratan yang mengandungi teks khutbah didakwa dari sebuah negeri yang tidak dinyatakan. Dalam teks khutbah itu disebut mengenai keperluan kepada konsep yang dicanang oleh PAS iaitu penyatuan ummah. Marilah kita bersama-sama merebut peluang ini dengan mempertingkatkan amal ibadah serta mengukuhkan penyatuan ummah Islam khususnya dalam politik. Semoga kita dapat mengekalkan kuasa pemerintahan negeri dan negara ini di bawah pemerintahan Melayu Islam dan Raja berperlembagaan, katanya. Teks khutbah itu juga memberi amaran kepada bangsa Melayu tentang pemerintahan negara sebelum ini. Ingatlah pengajaran yang berlaku sebelum ini, bangsa dan agama kita dihina kerana kuasa dan pemerintahan berada di bawah musuh Islam, tegas khutbah tersebut. Mengulas mengenainya, Pengarah Komunikasi Amanah Melaka, Jamzuri Adani berkata, "Saya katakan khutbah Jumaat ini ditulis oleh seorang pembohong, penunggang agama dan pelacur politik yang tidak bertanggungjawab. Khutbah Jumaat ini telah memperkosa institusi agama Islam yang mulia dengan propaganda politik jahat dan dusta," katanya di Facebook. Beliau juga mengambil contoh apa yang berlaku di Eropah semasa zaman gelap yang lebih dikenali sebagai Dark Age pada awal kurun pertengahan. "Telah lama saya katakan puak-puak bigot yang bertopeng agama ini kalau terus dibiarkan boleh membawa ummah ini kembali ke zaman gelap Eropah purba di mana agamawan menginjak-injak hak dan minda rakyat dengan doktrin agama yang dusta penuh khurafat," tegasnya. Sementara itu, Pengarah Syariah Amanah Nasional Ustaz Zulkarnain Abidin pula mengimbas kembali tentang ucapan 40 tahun yang lalu yang kemudian diangkat menjadi amanat. Menurut beliau, ucapan tersebut masih meninggalkan kesan sehingga hari ini. Mungkin penulis teks khutbah ini tak tahu pun kewujudan ucapan dan amanat itu. Tapi barang diingat, banyak perkara yang kita tak tahu tapi kesannya menimpa kita. Jika teks khutbah ini dibaca dalam kerajaan hari ini dan kerajaan sebelumnya dianggap musuh Islam, apa bezanya anggapan itu dengan anggapan yang sama oleh pengucap ucapan atau amanat 40 tahun lalu itu? Bidasnya. Zulkarnain berkata kerajaan ketika ucapan tersebut dibuat adalah musuh Islam, sama seperti anggapan penulis teks khutbah ini terhadap pemerintah sebelum kerajaan semasa, iaitu musuh Islam. Beliau dipercayai merujuk kepada ucapan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang di Banggol Pradong, Kuala Terengganu pada 7 April 1981. Ucapan beliau kemudian digelar amanat Hadi yang akhirnya dipegang kejam oleh sebahagian pentaksubnya sehingga mencetuskan pertikaian kesahan perkahwinan, kesahan solat berjamaah dan kehalalan makan daging korban sembelihan orang UMNO. Bukankah pemikiran pengucap ucapan 40 tahun yang lalu itu dan pemikiran penulis teks khutbah ini berada pada jalur yang sama? Soal Zulkarnain. Menurut Zulkarnain, Al-Quran berulang kali menyebut untuk Nabi kita kisah Nabi dahulu kala yang jaraknya dengan baginda ribuan tahun, bukan 40 tahun. Nabi juga bercerita kepada sahabat kisah individu umat dahulu kala supaya diambil iktibar, ujar beliau. Khutbah ini adalah cubaan untuk mengulangi kisah silam sebagai iktibar, tetapi berbeza dengan kisah Nabi-Nabi terdahulu, pengulangan kali ini hanya akan memberi kesan negatif. Saya berharap pihak berkuasa tampil memberi penjelasan dan mengambil tindakan wajar terhadap teks khutbah sebegini. Ada sesuatu yang tak kena apabila teks khutbah sebegini mendaki tangga mimbar pada hari Jumaat kemudian bersuara di hadapan jutaan umat sesuatu yang jahat, tegas Zulkarnain. Sudah berkali-kali Sultan Perak Sultan Nazrin Shah yang juga timbalan Yang di-Pertuan Agong memberi amaran supaya surau dan masjid tidak disalahgunakan untuk menyampaikan mesej politik. Nampaknya penulis teks ini derhaka walaupun kononnya mahu mengekalkan kuasa pemerintahan negeri dan negara ini di bawah payung Raja berperlembagaan. Beranikah Polis Diraja Malaysia PDRM mengambil tindakan terhadap pencipta khutbah ini serta mana-mana pihak yang bersekongkol dengannya sebagaimana mereka mengambil tindakan terhadap penyokong undi 18?
Sedangkan gerombolan ini jauh lebih berbahaya berbanding sekumpulan budak-budak yang mahu hak mengundi mereka diiktiraf. Pemuda berumur 18 ini juga rakyat Malaysia dan rakyat sentiasa memerhati.